Assalamualaikum. Hai, hari ini pelajar akan ulang kaji bab 13 teknologi kejuruteraan genetik. Jadi hari ini kita akan lihat 13.1 kejuruteraan genetik siri 2. Sekali lagi bersama saya Cikgu Mazura daripada SMK Abu Bakar Abakir. Jadi dalam siri kedua ni pelajar nak fokus apa? Jadi mari kita lihat objektif pembelajaran pelajar. Okey. Jadi hari ini pelajar boleh menerangkan aplikasi kejuruteraan genetik dalam penghasilan insulin. Jadi dalam pembelajaran siri pertama, pelajar telah boleh mengaplikasi dua kejuruteraan genetik, iaitu yang pertama GF dan GMO. Jadi hari ini kita fokus kepada insulin. Okey, baiklah. Mari kita ulang kaji sedikit tentang apa itu insulin. Jadi insulin ini sebenarnya ialah hormon. Betul? Dia adalah hormon yang berfungsi untuk mengawal aras glukosa ataupun aras gula di dalam darah. Dan pelajar dah belajar tajuk hemostasis masa tingkatan 4. Okey, jadi apa kita nak lihat hari ini? Kita nak lihat bagaimana penghasilan insulin dulu dan sekarang. Okey, persoalan ni kenapa? Kenapa kita nak menghasilkan insulin dalam kuantiti yang banyak? Ya, kerana insulin digunakan untuk merawat pesakit diabetes. Di mana pesakit diabetes stage 4 dia memerlukan suntikan insulin untuk mengawal aras glukosa ataupun aras gula di dalam darah. Jadi kita lihat dulu dan sekarang. Kita lihat dulu. Dulu kita ekstrak insulin ini daripada pankreas haiwan. Seperti apa? Kita ada dua. Iaitu pertama babi dan lembu. Tapi kaedah ini dia agak mahal. Kedua pembekal terhad. Dan yang ketiga struktur kimia adalah berbeza daripada insulin manusia sebab kita ekstrak daripada haiwan. Dan yang keempat, ada sebilangan pesakit diabetes alergik terhadap protein haiwan ini, iaitu insulin daripada lembu dan babi. Jadi kita guna teknik sekarang, iaitu teknik apa? Kejuruteraan genetik. Iaitu bila teknik kejuruteraan genetik kita menggunakan bakteria terubah sua, iaitu bakteria E. coli. Kenapa kita guna kaedah genetik ini? Pertama, dia lebih murah dan tulen. Kedua, kita boleh dapat dalam kuantiti yang banyak sebab kita guna konsep pengklonan. Yang ketiga, dia adalah sama secara kimia dengan insulin manusia. Dan yang keempat, kita boleh terima orang ramai dengan pelbagai kepercayaan agama. Maksud di segi apa? Etika. Pandai. Baiklah, mari kita lihat urutan teknik kejuruteraan genetik dalam penghasilan insulin. Jadi di sini kalau kita lihat dalam buku teks, yang pertama ialah gen insulin itu kita potong menggunakan enzim pembatasan. Yang kedua, kita akan ambil plasmid yang merupakan DNA bulat dalam bakteria digunakan sebagai vektor perklonan. Jadi plasmid kita akan potong menggunakan enzim pembatasan. Jadi selepas teknik pertama dan teknik kedua, teknik yang ketiga gen insulin manusia kita akan masukkan ke dalam plasmid. Jadi plasmid recombinant telah berjaya kita sisipkan dengan gen insulin manusia. So kemudian yang keempat, plasmid recombinant tadi kita akan masuk ke dalam bakteria, dan bakteria ni dia akan mengalami proses perklonan di mana dia akan membiak dengan lebih banyak dan menghasilkan insulin. Jadi akhir sekali barulah kita ekstrak insulin. Jadi saya faham dalam bab ini dulu pelajar lebih kepada pembentangan. Jadi mari kita lihat contoh-contoh soalan. Macam mana kita nak apply pembelajaran kita untuk menjawab soalan. Jadi mari kita lihat soalan yang paling mudah dahulu, iaitu kita lihat dulu soalan objektif. Jadi soalan ini ialah meminta urutan. Jadi pelajar boleh bacalah. Jadi dia kata dalam urutan yang diberi ni, dia minta penghasilan protein X dalam urutan yang betul. So pelajar kena susun ni. Kita ada W, X, Y dan Z. So seperti biasa cikgu dah ajar dalam siri 1 kita kena cari keyword dia. So apa dia punya keyword dia? Kita kena ingat urutan penghasilan insulin melalui teknik kejuruteraan genetik. Jadi macam ni kita nak susun. So kita dah ingat tadi kan. So apa jawapan dia? Pandai. Kita kena buat pilihan yang tepat. So jawapan yang tepat ialah A. So apakah A? So yang pertama, gen X yang normal dikeluarkan daripada sel pankreas manusia. Betul? Kedua ialah Y. Y, gen X kita sisipkan ke gen bakteria. Ketiga, W. Bakteria yang mengandungi gen X dikulturkan dalam kuantiti yang banyak, dan Z iaitu protein X diekstrak dan ditulingkan. Jadi protein X tu apa? Kalau di sini mungkin insulin lah. Jadi jawapan dia ialah A. Pandai. Jadi kita lihat pula bentuk soalan yang lebih sukar, iaitu soalan apa? Soalan structure. Mari kita lihat soalannya. Soalan dia. Raja 1, ini adalah Raja 1 menunjukkan proses di mana gen bagi insulin manusia dimasukkan ke dalam plasmid DNA dan dimasukkan ke dalam satu bakteria. Kita belum tengok soalan lagi.
Kan kita baru tengok penyataan dalam soalan. Jadi bila kita nampak penyataan soalan dalam biologi ni, soalan, gambar raja, graf, jadual, semua ada keyword. So once ada keyword, pelajar keluarkan. Okay, kalau ada pen highlight, pelajar highlightkan perkataan. Okay, so di sini keyword yang cikgu nak kongsi ialah yang pertama ialah dia ada sebut proses gen insulin manusia dimasukkan ke dalam plasmid DNA. So di manakah perkataan tersebut di sini? So kalau pelajar ada highlight, pelajar boleh highlight perkataan di sini. Okay, gen bagi insulin manusia dimasukkan. Okay. Kedua, dia ada sebut di sini, ada pernyataan menyatakan bahawa plasmid recombinant dimasukkan ke dalam bakteria perumah. Mana? Dimasukkan ke dalam bakteria perumah. Jadi di sini kita boleh anggaplah bahawa dia adalah plasmid recombinant. So kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita keluarkan dua keyword ini. Okay. Jadi kita lihat soalannya. Okay, so bila kita nak tengok soalan, kita kena fikir dulu apa benda yang kita kena ingat dalam konsep ini. Pertama, kita kena tahu ini adalah konsep asas penghasilan insulin. Sebab dia nyata dekat atas insulin, dia ada nyata tentang masukkan plasmid DNA. So ini teknik apa? So kita kena ingat nama teknik. Okay, nama teknik untuk penghasilan plasmid recombinant. Teknik apa ni? Teknik kejuruteraan genetik. Okay, dan yang ketiga, kita kena tahu contoh vektor pengklonan. Sebab dia nampak ni, dimasukkan ke dalam plasmid DNA. Okay, ada bakteria. So kita kena tahu apakah contoh vektor recombinant. Okay, dan yang terakhir kita kena tahu kelebihan dan kebaikan teknik ini. Okay, so bila kita tahu semua ni, okay, baru kita tengok soalan dia. Okay, so apa soalan dia? Okay, soalan dia yang pertama. Okay, A. Berapa markah dia? 1. Okay, berikan maksud kejuruteraan genetik. Okay, jadi ini ialah konstruk apa? Mengingat. So kita dah belajar dalam sesi 1, pelajar kena ingat. Cikgu dah beritahu sila ingat maksud kejuruteraan genetik. So pelajar terangkan saja. Okay, di sini perlu terang? Tak perlu, nyatakan sahaja sebab only 1 marks. So apakah jawapan dia? Okay, jawapan dia, okay, maksud kejuruteraan genetik merupakan satu teknik manipulasi gen. So cikgu dah beritahu sebelum ni perkataan manipulasi gen mesti ada untuk mengubah suai genetik suatu organisma bagi membentuk kombinasi gen yang baru. Jadi perkataan kombinasi gen yang baru juga perlu ada. So berapa pelajar dapat markah? 1. Mudah kan? Kita lihat soalan yang kedua. Biasa soalan kedua, arah konstruk dia up sikit. Okay. So, namakan organ di mana gen insulin manusia diambil. Jadi, ini konstruk apa belajar? Ini adalah konstruk memahami. Jadi, kita dah tahu dah kat mana kita ambil gen insulin. So, kita kena tahu insulin dihasilkan di mana? Ya, pandai. Jadi, jawapan dia apa? Pankreas. Jadi, tak ada organ lain lah. Hanya pankreas yang boleh menghasilkan insulin. So, berapa markah pelajar dapat? 1 markah. Okay, kita tengok lagi soalan yang ketiga. Struktur yang ketiga. Okey. Lihat soalan dia. Pada zaman dahulu, sebelum kejuruteraan genetik ditemui, insulin diekstrak daripada pankreas setengah haiwan untuk merawat penyakit diabetes mellitus. Okey, nyatakan satu sumber insulin ini diperolehi. Jadi cikgu dah tunjuk tadi kan, kaedah dulu macam mana. So, di sini apakah dia punya konstruk? Mengingat. So, apa jawapan dia tadi? Kita ada 2 haiwan kan, so pelajar boleh tulis salah satu. Okey, sama ada pelajar tulis lembu atau babi. Mana-mana. Salah satu. Okey, di sini cikgu berkongsi tips ke? Okey, tips jangan tulis jawapan lebih daripada 1. Sebab dia 1 markah saja. So, untuk elak WCR. So, apa itu WCR? Wrong cancel right. Di mana pelajar ada letak jawapan yang salah. Contoh tiba-tiba terletak kambing ke? Terletak lembu ke? Lembu memang betul lah. Contoh terletak ayam ke? So, jawapan itu salah kan? Tapi ada terletak dalam jawapan lembu pun ada. Lembu betul. Tapi terletak ayam. So, ayam tadi menyebabkan pelajar WCR, wrong cancel right. So, pelajar dapat berapa markah? 0. So, elakkan. So, kena yakin. So, tulis 1 saja jawapan. Okay, kita lihat aras yang lebih susah sikit. Kita lihat soalannya. Okey, bila soalan susah, biasa dia pernyataan kan? So, ini pernyataan dia. Gen insulin manusia disisip ke dalam plasmid E. coli. So, E. coli ini kemudiannya akan dikulturkan dengan banyak untuk menghasilkan insulin. Nampak dah kan? So, berdasarkan pernyataan di atas, mengapa E. coli sesuai digunakan dalam teknik kejuruteraan? Jadi, kita lihat apakah konstruk soalan ini aplikasi. Jadi, cikgu letak kebat lah sebab tak ada pula cikgu sebut kan apakah kita kata kenapa sesuai digunakan. Sebenarnya kalau pelajar perasan ada dinyatakan dalam urutan langkah. Jadi kita tengok jawapan dia. Okay, so apakah jawapan? Sebab 2 markah, so berapa poin kita nak bagi? 2. Okay, pertama. Okay, bakteria membiak secara asid dengan kadar yang cepat. Dia tak dinyatakan dalam urutan tadi. Ya, dia membiak dengan cepat menggunakan konsep pengklonan. Kita cuma tambah dia membiak secara asid. Okay, jadi dia sesuai digunakan. Okay. Kedua. Okey, bakteria ini mengandungi plasmid yang kita dapat pisahkan.
kita mudah diubah, dapat dimasukkan kembali ke dalam sel bakteria. Slash ni bermaksud mana-mana daripada pilihan jawapan ni. So ada tak dinyatakan dalam langkah tadi? Ada. Jadi sebenarnya itulah kenapa kita pilih E. coli sebagai bakteria untuk teknik kejuruteraan. Okey, inilah soalan untuk dapat 2 markah. Okey, ini adalah soalan kebat. Okey, jadi kita dah lihat contoh soalan structure. Jadi ini adalah soalan structure yang terakhir kita lihat di sini. Okey, soalan dia ialah selain daripada plasmid, apakah yang boleh digunakan sebagai vektor dalam kejuruteraan genetik? Tadi cikgu dah katakan apa yang kena ingat, nama vektor. Tapi dah diberitahu dalam soalan E. coli, dia suruh beritahu benda lain. Apakah vektor lain? Jadi soalan ini konstruk dia apa? Memahami. So pelajar kena tahu ada satu lagi vektor yang sesuai digunakan untuk iaitu apakah jawapannya untuk dapat 1 markah. Okey, jadi tips dia, keyword dia lah. Keyword di sini pelajar ada jumpa perkataan vektor. So vektor itu apa? So vektor ini kita guna dalam kejuruteraan genetik. So dia adalah vektor pengklonan. Jadi cikgu kongsi sikit apakah maksud vektor pengklonan. Iaitu dia adalah merupakan sekeping kecil dari DNA yang kita dapat pelihara secara stabil. Dalam organisma dan di mana sepihan DNA ini dapat diasingkan dan dimasukkan untuk tujuan pengklonan tadi. Nampak kan? Jadi inilah sebenarnya vektor pengklonan. Jadi selain daripada bakteria, kita ada satu lagi, nama dia ialah virus bacteriophage. Cikgu ulang, virus bacteriophage. So bila boleh sebut dengan tepat, pelajar dapat 1 markah. Jadi hari ini pelajar belajar apakah dia vektor pengklonan. Baiklah. So selesai soalan structure. Mari kita lihat soalan yang lebih sukar, iaitu kita lihat soalan apa? Soalan essay. Jadi soalan essay dia begini. Raja 1 menunjukkan penghasilan insulin menggunakan teknologi kejuruteraan genetik. Ini adalah, so berdasarkan raja 1, terangkan bagaimana bakteria digunakan bagi tujuan perubatan. So berapa? 6 markah. Jadi marilah kita lihat. Cikgu dah berkongsi sebelum tips. Tips dia ialah pertama kena cari dulu kata tugas soalan. Jadi kata tugas soalan dia apa di sini ialah terangkan. So keyword dia kita nak terangkan apa? Kita nak terangkan penghasilan insulin sebab dia disebut dekat sini. Penghasilan insulin menggunakan teknik kejuruteraan genetik bagi merawat pesakit diabetes. Jadi pelajar kena ingat apa? Ya, kena ingat tadi urutan kan? So apakah jawapan dia? Jadi jawapan dia pelajar boleh lihat di sini. Yang pertama, sepihan DNA manusia yang mengandungi gen insulin dipotong. Sama je. Kedua, plasmid yang merupakan DNA bulat dalam bakteria dipotong menggunakan enzim pembatasan. Ni dalam kurungan maksudnya tak perlu, tak penting. Yang ketiga, fragmen DNA yang telah dipotong kita masukkan ke dalam vektor pengklonan seperti plasmid. Yang keempat, plasmid recombinant dimasukkan ke dalam bakteria perumah. P yang kelima, bakteria yang mengandungi plasmid recombinant diculture di dalam plat agar-agar. P yang keenam, poin yang keenam, ion bakteria akan membiak dengan banyak dan menghasilkan insulin di dalam selnya. Lepas tu P7, insulin diekstrak daripada bakteria yang telah ditulinkan, dan P yang terakhir ialah hormon kita boleh gunakan untuk merawat pesakit diabetes sebab kita menjawab soalan tadi kan. Jadi di sini berapa sebenarnya? Kita boleh pilih mana 6P sebab kita nak 6 saja markah. Tapi tak salah pelajar tuliskan. Jadi pemeriksa itu akan cari manakah poin-poin yang penting. So jelas kan? Lebih kurang sama sahaja. Baiklah, mari kita lihat. Soalan kebat. Soalan ini cikgu ambil daripada buku teks sahaja. Satu strain bakteria dapat mensintesiskan suatu protein yang diketahui bermanfaat kepada manusia. Terangkan secara ringkas bagaimana seorang ahli genetik mendapat gen bakteria itu agar salinan gen dapat dihasilkan dengan lebih banyak dan segera. Dia tak sebut pun kan penghasilan insulin, tapi kita dah belajar dah. Bila sebut mendapat gen bakteria itu ada agar salinan gen dapat dihasilkan, ini semua keyword, kata kunci. Dapat dihasilkan dengan banyak, ini mesti konsep kejuruteraan genetik dalam penghasilan insulin. Jadi bagaimana kita nak menjawab soalan ini? So jawapan dia sama tak dengan jawapan sebelum ni? Hampir sama pelajar. So inilah jawapan dia. So pelajar boleh bacalah, DNA diasingkan daripada sel bakteria yang pertama. Kedua, DNA yang ini dipotong menggunakan enzim pembatasan. Cuba kita sebutlah DNA apakah sebab soalan dia umum. Fragmen DNA yang telah dipotong dimasukkan ke dalam vektor pengklonan seperti plasmid. Kalau soalan difokus kepada insulin, kita sebutlah DNA insulin. Sebab soalan ni umum kan, so kita umumkan.
Okey. Keempat, plasmid rekombinant dihasilkan. Okey, berikutnya ialah plasmid rekombinant dimasukkan ke dalam sel bakteria perumah. Okey, bakteria yang mengandungi plasmid rekombinant diculture di dalam plat agar-agar. Okey, lepas tu koloni bakteria yang mengandungi plasmid rekombinant dikenal pasti. Okey, dan akhir sekali sel bakteria di dalam koloni tersebut mempunyai plasmid yang membawa gen yang dikehendaki. Jadi menjawab soalan tak? Jawab. Okey, jadi konsep dia lebih kurang sama. Okey. Jadi pelajar dah lihat dekat situ. Jadi mari kita buat refleksikan diri. Jadi cikgu dah bagi dah contoh soalan objektif, soalan struktur, soalan AC. Jadi kita refleksikan diri kita. Yang pertama, teknik kejuruteraan genetik dalam penghasilan insulin boleh tak? Kalau boleh pelajar tanda tik. Okey. Kedua, boleh tak pelajar ingat urutan proses penghasilan insulin dari bakteria terubah suai tadi? Okey, ada 6 kalau ikut buku teks kan? Boleh. Tanda tik bagus. Okey, boleh tak pelajar nyatakan kelebihan teknik insulin ni? Tadi cikgu dah beritahu kan yang mula-mula tadi kan boleh dapat mungkin murah, boleh dapat dengan banyak. Okey, dari segi komposisi kimia dia tulen. Jadi pelajar boleh nyatakan good. Kalau good boleh tanda right. Jadi selesai siri pembelajaran kita bagi tajuk 13.1 siri 1 dan siri 2. Okey, cikgu harap perkongsian cikgu ini dapat membantu pelajar untuk menjawab soalan bagi tajuk kejuruteraan genetik dengan lebih baik. Konsep dia mudah sahaja iaitu GMO, GMF dan insulin. Jadi, insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri-siri tajuk-tajuk tutorial yang akan datang. Okey, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum.